Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Johari. Dan saya Rafiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Taubat wajib disegerakan kerana manusia tidak tahu bila ajal tiba. Hujan yang turun di Bumi Mina tidak sedikit pun menjejaskan pelaksanaan ibadah jemaah haji negara. Laungan takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di negara Brunei Darussalam sebagai menandakan rasa syukur hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat menyambut Hari Raya Aidiladha. Sambutan bermula dengan sembahyang sunat Aidiladha di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berangkat menyertai rakyat baginda menunaikan sembahyang sunat Aidiladha di Jami'ah Sri Hasan Al-Bolkiah. Bersempena dengan sambutan Hari Raya Aidiladha, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berangkat menyempurnakan pengurniaan daging korban kepada 100 orang penerima khas. Detik-detik penuh bermakna itu dimuatkan dalam sorotan sembahyang sunat Aidiladha dan majlis sambutan Hari Raya Aidiladha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
junjung kasih kepada ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri serta kerabat Baginda. Semoga Allah memberkati Baginda berdua serta seluruh kerabat, diraja dan limpahnya rahmat, kesihatan yang baik dan umur yang panjang. Semoga Allah sentiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada Baginda berdua dan seluruh kerabat diraja. Semoga Allah sentiasa melindungi Baginda berdua dan memberikan rahmat keberkatan dalam setiap urusan Baginda. Pelbagai pihak terus mengadakan majlis ibadah korban sempena Hari Raya Aidiladha yang merupakan peluang meraih keberkatan dan berkongsi kesyukuran dengan golongan yang memerlukan. Kementerian Pertahanan mengadakan majlis ibadah korban di Surau Ad-Difa, Bolkiah Garrison dan seluruh surau di perkemahan-perkemahan. Tahun ini 6 ekor kerbau dan 4 ekor kambing dikorbankan. Pengagihan daging korban disempurnakan oleh Yang Berhormat Penda Tulala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. 74 penerima terdiri daripada asnaf dan penduduk berhampiran Mukim Brakas A menerima daging korban. Sementara itu, Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Serdang tidak ketinggalan mengadakan majlis ibadah korban. Tahun ini 3 ekor kerbau dikorbankan. Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, mengagih-agihkan daging korban berkenaan kepada golongan kurang berkemampuan, penerima asnaf fakir, penduduk Kampung Sungai Belukut, Kampung Serdang dan Kampung Sungai Matan serta peserta ibadah korban. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong mengadakan majlis yang sama. 3 ekor kerbau dikorbankan. Pengagihannya disempurnakan oleh Datuk Paduka Dr. Haji Ismail bin Haji Duraman, Penaung Jawatan Kuasa Takmir Masjid kepada 32 orang asnaf fakir miskin di Kampung Bengkurong, Kampung Sinarubai dan Kampung Burung Lapas. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Az-Zakirin Meragang juga mengadakan majlis pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diselajurkan dengan majlis sambutan Hari Raya Aidiladha. 35 asnaf fakir miskin Kampung Meragang menerima agihan daging korban tersebut. Pada tahun ini, 6 ekor kerbau dikorbankan. Sementara itu, 30 asnaf fakir dan miskin di Kampung Sungai Traban, daerah Belait menerima agihan daging korban. Majlis pengagihan daging korban yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Traban dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung berkenaan juga diagihkan kepada penduduk yang tinggal di sekitar kawasan kampung berkenaan. Gabungan Persatuan Jurutera Wanita Brunei wujudkan peluang kerjaya jurutera wanita. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim mengadakan majlis penyampaian surat lantikan bagi program biasiswa anak yatim bagi tahun akademik 2023 dan tahun akademik 2024 kepada 4 orang anak yatim terpilih untuk mengikuti program BIBD Alaf dengan dibiayai melalui dana tabung anak-anak yatim di bawah Japim.
Program Beasiswa Anak Yatim merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang dihasratkan untuk meningkatkan impak serta objektif tabung anak-anak yatim di bawah kendalian JAPIM. Penyampaian surat lantikan tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dua pelajar tahun 8 terpilih, Dayang Sri Syazani Shahrudin Shah alias Faikah, Sekolah Menengah Sultan Muhammad Jamalul Alam dan Awang Arsyad Afiq bin Aiman Kolani, Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara, Pengiran Haji Abu Bakar. Sementara tahun akademik 2024 yang terpilih, Dayang Mika Jocelyn binti Idris, pelajar tahun 5 Sekolah Rendah Awang Haji Muhammad Yusof Kati Mahar dan Dayang Nur Nabilah Syaukina binti Sapri, pelajar tahun 10 Sekolah Ugama Arab Menengah Perempuan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha. Taubat wajib disegerakan kerana manusia tidak tahu bila ajal tiba. Menurut Mufti Kerajaan, bertaubat bukan sahaja perlu disegerakan dan jangan dilengahkan. Bahkan orang menzalimkan taubat akan dibebaskan dari segala macam duka cita atau kesusahan. Dalam ceramah pada majlis pelancaran 3 buah buku terbitan terbaharu Jabatan Mufti Kerajaan, Jabatan Perdana Menteri pagi tadi, Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid juga mengingatkan rahsia taubat jangan diabaikan, sebaliknya rebutlah ia untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Cara bertaubat mudah sekali. Tidak payah cara bertaubat. Bertaubat dengan Allah tidak perlu protokol. Protokol dengan Allah memadai niat ikhlas untuk bertaubat, itu saja. Tidak perlu sebarang majlis. Tidak perlu ada tetamu kehormat untuk menyaksikan kita yang bertaubat. Tidak perlu dan tidak perlu. Yang perlu kita adalah dengan Allah sahaja. Buku-buku yang dilancarkan berjudul Keutamaan Taubat, Penghayatan Nilai-Nilai Islam dalam Pasukan Polis di Raja Brunei dan Adab-adab dalam Islam. Majlis diselajurkan dengan penyerahan wakaf buku kepada 6 buah perpustakaan di negara ini. Antara yang hadir, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Rizal bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Datuk Seri Setia Dr. Haji Japar bin Haji Mat Dain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Universiti Teknologi Brunei UTB meraihkan detik bersejarah dengan pelancaran gabungan Persatuan Jurutera Wanita Brunei SWE. Diadakan di universiti berkenaan, acara menandakan langkah penting ke arah menyokong dan memajukan kerjaya jurutera wanita di negara ini. Pelancarannya disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Karen R. McClellan, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini, dan Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Haja Zohrah binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor UTB. Pengisian acara termasuk penyerahan sijil akreditasi SWE menandakan perubahan rasmi gabungan berkenaan. Sebagai sebahagian dari inisiatif global, SWE akan menumpukan pada perkembangan profesional dan mewujudkan hubungan untuk peluang kerjaya yang disesuaikan dengan keperluan unik wanita dalam bidang kejuruteraan di negara ini. Perkembangan dari Tanah Suci. Jemaah Haji Negara kemarin memulakan lontaran untuk 3 jamrat sehingga 13 Zulhijjah. Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara menjelaskan mengenai pelaksanaan nafar awal dan nafar tani. Bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam yang mengerjakan nafar awal, ia akan terus berada sehinggalah pada 12 Zulhijjah untuk lontaran 11 dan 12 Zulhijjah, dan wajib bermalam di Mina sehinggalah pada hari tersebut. Bagi jemaah haji negara Brunei Darussalam yang akan melaksanakan nafar sani, maka jemaah akan terus berada sehinggalah pada 13 Zulhijjah.
Semasa berada di Kota Mina, aktiviti jemaah haji negara diisikan dengan pelbagai acara kerohanian. Semalam diadakan majlis khatam Al-Quran di kemah jemaah haji negara di Mina. Biarpun ruang yang agak terhad dan sederhana, majlis berjalan dengan lancar dan sempurna. Hampir kesemua jemaah haji negara dari 6 buah syarikat pakej haji menyertai majlis berkebajikan ini. Syarikat Al-Hijrah akan mengadakan majlis khatam Al-Quran malam ini. Jemaah perempuan juga mengadakan majlis yang sama di tempat yang berasingan. Dalam keadaan cuaca yang agak panas di Tanah Suci, Bumi Makkah, Mina dan sekitarnya, baru-baru ini hujan turun pada sebelah petang. Beberapa kemah di Mina dimasuki air hujan termasuk kemah Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam. Namun kejadian tersebut dapat diatasi dengan segera oleh pejabat urusan jemaah haji dan syarikat pengendali haji serta kerjasama jemaah haji. Hujan yang turun dianggap sebagai hujan rahmat dan jemaah masih dapat melaksanakan ibadah seperti biasa. Hujan itu yang menjadi rahmat kepada kami untuk menjelaskan kami untuk solat, beribadat dan sebagainya. Semuanya dilancarkan dan kami pun tidak ada masalah lah. Alhamdulillah. Respon yang cepat daripada pihak BETSA dan pengendali kemah. Semuanya sudah ditukar. Alhamdulillah semua okeylah sudah. Jabatan Penjara bersama Bank Islam Brunei Darussalam BIBD mengadakan majlis sambutan Hari Raya Aidiladha. Majlis diadakan petang tadi di bangunan PGJMB Bandar Seri Begawan. Hadir Dayang Nur Hamidah binti Haji Hamidun, Timbalan Situasi Tetap Keselamatan dan Kesejahteraan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diisi dengan takbir raya beramai-ramai dan ceramah bertajuk Aidiladha, pemangkin silaturahim sesama insan. Majlis yang julung kali diadakan itu antara lain bertujuan untuk merapatkan lagi hubungan silaturahim di antara pegawai-pegawai dan kaki tangan Jabatan Penjara dan BIBD. Sementara itu, Majlis Perniagaan Wanita WBC menyemarakkan sambutan Hari Raya Aidiladha dengan mengadakan aktiviti keagamaan. Diadakan di Surau Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei, aktiviti diisi dengan ceramah khas. Antara yang hadir Dayang Hajah Murdiah binti Haji Jakia, Naib yang dipertua WBC. Ceramah antara lain menjelaskan melaksanakan ibadah korban itu dituntut setiap tahun dan tujuan berkorban ialah bagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekolah Antarabangsa Jerudong JIS menjadi sekolah pertama di negara ini menjalankan pemasangan solar utama dan mengintegrasikan sistem tenaga suria yang komprehensif. Majlis pelancarannya diadakan di sekolah berkenaan. Inisiatif pemasangan solar tersebut bertujuan untuk mengurangkan jejak karbon dan menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dalam komuniti kampus JIS. Dengan sokongan syarikat tenaga Berakas Senior Berhad dan syarikat Seri Kandi, sekolah ini menggunakan sistem PV solar yang sangat cekap yang mempunyai jangka hayat selama 25 tahun. Juga diadakan ucapan daripada tokoh-tokoh terkemuka dalam sektor tenaga dan pembentangan daripada para pelajar JIS mengenai inisiatif hijau.
Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam akan mengadakan larian Hari Olimpik pada 23 Jun di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin bermula pukul 7 pagi. Dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, larian berkenaan dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu kategori 1.8 km dan untuk lelaki dan perempuan bawah 12 tahun. Orang kelainan upaya kategori 3 km untuk veteran lelaki dan wanita dan kategori 5 km untuk terbuka lelaki dan wanita. Bagi para peserta yang telah mendaftar dikehendaki untuk mengambil baju larian pada hari yang sama bermula 5.30 pagi hingga 6.30 pagi.